Dan selamat sejahtera. Nama saya Syahrizan bin Muhammad Razali. Rakan pekerja saya Encik Zulkarnain bin Muhammad Lajin dan juga Encik Muhammad Raju ataupun Muhammad Saiful bin Muhammad Said. Kami daripada JKE Politeknik Sultan Idris Shah. Tajuk penyelidikan kami adalah keberkesanan model pengajaran dan pembelajaran pendawaian elektrik di rumah bertingkat berdasarkan jadual kebenaran ataupun truth table dalam kalangan pelajar Politeknik Sultan Idris Shah. Pengajaran dan pembelajaran konvensional bagi kursus pendawaian elektrik merupakan satu perkara yang rumit kerana melibatkan langkah kerja yang teliti, di samping perlu mematuhi langkah-langkah keselamatan yang khusus. Kesilapan teknik dan prosedur akan mengakibatkan bahaya dan pembaziran ke atas bahan mentah. Di PSIS ni, JKE, pelajar-pelajar DEP dan DTK semester 1 wajib mengambil kursus DET 122 Electrical Wiring. Kenyataan masalah adalah setiap semester pelajar yang mengikuti kursus pendawaian elektrik mengalami kesukaran dalam memahami detail skematik yang dilukis oleh pensyarah, terutamanya dalam pendawaian elektrik jenis kediaman bertingkat yang menggunakan switch iaitu one-way switch, two-way switch, intermediate switch dan main switch. Okay. Kemudian pernyataan masalah kedua, pelajar tidak dapat meneliti prosedur yang ditetapkan sekaligus menyebabkan pembaziran terhadap bahan mentah dan mengakibatkan bahaya. Dan permasalahan ketiga adalah para pelajar menghadapi masalah ketika memahami pembelajaran secara teori, seterusnya memberi kesan terhadap pembelajaran secara praktikal. Justru itu, kita buat dua objektif dalam kajian ini, iaitu pertama, membangunkan inovasi dan yang kedua adalah mengkaji keberkesanan. Sedikit berkenaan dengan inovasi, komponennya adalah komponen yang diambil daripada bahan-bahan terbuang daripada projek-projek pelajar sebelum ini. Kemudian kita ambil, kita kena pasti produk komponen itu selamat, baru kita buat inovasi ini. Kemudian kalau ikutkan, kos dia adalah zero, tapi kita beli beberapa komponen lain untuk bagi dia cantik. Okay. Macam contoh tag dia, mentol dia, sum adalah RM10. Okay. Dia mudah dibawa, pendawaiannya adalah sebenar, yang praktikal dan mematuhi piawaian. Okay. Kemudian berlabel dan senang dilihat. Inilah binaan produk sebenar, yang di atas ni adalah produk inovasi yang menggunakan DC, yang di bawah ni adalah yang menggunakan AC. Kenapa ada DC dan AC? Sebenarnya DC ni untuk projek di rumah. Pelajar-pelajar boleh bangunkan projek sendiri, gunakan one-way switch, two-way switch. Kiranya di kelas tidak faham, mereka boleh buat di rumah masing-masing lah, sesuai juga waktu PKP dulu. Okey, yang tidak berbahaya jika dibandingkan pelajar-pelajar buat wiring menggunakan rumah sendiri. Okey. So lebih baik mereka buat model pendawaian elektrik menggunakan DC, bateri. Okay. Kemudian yang AC ni yang sebenar lah. Kemudian selepas beberapa try and error dan juga pemerhatian yang kita buat, hasil dan juga daripada pengalaman wireman kita, okay, kita dah dapat simpulkan sebenarnya pendawaian lampu rumah bertingkat ni menggunakan jadual kebenaran. Okey, macam kita letakkan jadual ni lah. Dan di bawah ni situasi switch 1 dan 2, 3 dan 4, 5 dan 6 ni adalah berdasarkan pada jadual kebenaran di atas ni lah. Ini dalam bentuk gambar rajah lampu dan juga input. Ya. Kemudian kajian keberkesanan kita buat dengan bentuk secara eksperimen terbenar, dengan bentuk prapaskah. Populasinya adalah semua pelajar yang mengambil kursus DEP dan DTK pada sesi semasa. Okey, dan daripada DEP DTK ni kita pecahkan jadi dua kumpulan, iaitu kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan. Okey. Bilangan sampelnya adalah 25 pelajar DEP dan 28 pelajar DTK. Okey, di mana pelajar DEP dijadikan sebagai kumpulan rawatan dan pelajar DTK dijadikan sebagai kumpulan kawalan. Perawatan inilah yang akan dibekalkan dengan inovasi, kaedah pengajaran yang bersandarkan kepada inovasi, manakala di DTK pula adalah kaedah pembelajaran secara konvensional. Kita akan lihat perbezaan kedua-dua kumpulan ini, adakah terdapat perbezaan yang signifikan ataupun tidak. Okey. Dua kaedah instrumen, satu ujian pra dan pasca. Ujian pra kita bangunkan daripada jadual spesifik ujian. Ujian pasca adalah sama juga seperti ujian pra, cuma kita modify sikit lah.
Okey, item soalan sidik ada 20 soalan skala Likert 1 hingga 5. Okey, kita bagi kepada pelajar kumpulan rawatan yang menggunakan inovasi ini. Ini adalah dia punya prosedur kajian. Okey, macam saya sebut tadi ada ujian pra dan pasca. Satu kumpulan adalah kumpulan secara konvensional, satu kumpulan lagi adalah iaitu kumpulan rawatan adalah menggunakan inovasi. Kita akan tengok perbezaan signifikan skor peningkatan pencapaian pembelajaran pelajar dan juga kita tengok keberkesanan penggunaan inovasi dalam kumpulan rawatan. Okey. Ini adalah dia punya dapatan kajian, okey, daripada ujian ANOVA berkenaan dengan homogeneity antara kumpulan kawalan dan perawatan adalah P lebih besar daripada 0.05, means dia punya pengetahuan bagi kedua-dua kumpulan ini adalah sama. Ini adalah skor min untuk ujian pra dan pasca bagi kumpulan rawalan dan juga kumpulan rawatan. Okey, didapati min dia adalah tinggi dan juga sederhana. Dan keputusan ujian T didapati nilai P lebih kecil daripada 0.05, bermaksud kita menolak hipotesis nol kita dan mengatakan bahawa tidak terdapat perbezaan yang signifikan. So kita terima hipotesis alternate yang mengatakan bahawa terdapat perbezaan signifikan antara kumpulan rawalan dan juga kumpulan rawatan daripada ujian pra dan pasca. Ini adalah dapatan kajian untuk kumpulan rawatan yang kita bekalkan dengan inovasi. Kita ada 20 soalan. Kita dapati bahawa semua soalan-soalan ni, semua item ni berada pada skor min yang tinggi dan juga sederhanalah. Cuma satu saja sederhana, iaitu item nombor 8, susunalita menambah lagi minat saya terhadap inovasi ini. Okey. Daripada soalan-soalan itu, kita pecahkan kepada beberapa kumpulan, iaitu pertama, kemudahan dari segi kemudahan penggunaan. Soalan nombor 15, didapati skor min adalah tinggi. Dari segi kesesuaian reka bentuk antarmuka, soalan nombor 4, nombor 8, nombor 11 dan juga nombor 14, didapati skor min dia juga adalah tinggi. Kemudian kesesuaian unsur pengajaran dan pembelajaran, soalan 1, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, didapati min skor min dia adalah tinggi. Dan juga motivasi pada soalan nombor 2, nombor 6, nombor 9, nombor 13, keseluruhannya skor min dia adalah tinggi. Okay, kita juga beri soalan terbuka dengan cara interview. Ini kita kompreskan menjadi 8 komen dan juga pandangan. Kita lihat nombor 6, 7, nombor 8. Nombor 6, nombor 7 itu adalah bentuk kita punya kajian yang akan datang lah. Ataupun mereka penambahbaikan ataupun cadangan di masa hadapan lah. Dan nombor 8 kita tak boleh nak consider sebab kita buat kajian based on the metodologi yang sebelum ni, dia ada masa dia sekali, ya. Had masa. Kesimpulannya daripada kajian yang dijalankan, dapati bahawa terdapat perbezaan yang signifikan antara pelajar yang menggunakan kumpulan kawalan dan juga rawatan, di mana dia dapati kumpulan rawatan ini lebih meningkat dia punya skor ujian pasca. Okay. Kemudian kajian ini juga menunjukkan inovasi dalam PMP dapat membantu dan memberi kesan yang lebih efektif dari segi pemahaman pelajar berbanding menggunakan verbal sahaja dalam pembelajaran secara konvensional. Kemudian penggunaan inovasi ini dilihat satu yang dinamik, menarik serta mampu memberi impak yang signifikan terhadap keberhasilan sebuah PNP. Dan akhir sekali, penggunaan inovasi dalam mood pengajaran membantu menerangkan konsep di samping penyampaian maklumat adalah lebih menarik dan mudah disampaikan dengan bermakna dan konsisten kepada semua pelajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.